Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita kembali ke tutorial yang terakhir untuk bahagian mengubah suai antara muka sistem. So, untuk tutorial kali ini kita lebih fokus kepada mengubah suai semua fail yang ada dalam folder guru. So, proses ni sangatlah mudah. Okey. So, mungkin tutorial ni akan ambil masa yang agak panjang sikit lah. Okey, tak apa. So, kita pergi kepada kita punya coding. Okey. Kita punya coding. So, kita nak akan hias antara muka guru, file-file yang ada dalam folder guru ni, semua file. Sebelum ni kita dah buat template, header dan footer guru kita dah buat. So, untuk kali ni kita akan buat hiaskan di dalamnya lah. Okey. So, first kali apa kita kena buat adalah kita kena log masuk dulu lah. Log masuk sebagai guru. Okey, kita log masuk sebagai guru. Okey, so header dan footernya kita dah buat. So, tinggal hiaskan bahagian dalam ni saja. So, apa yang kita nak kena buat adalah first kali kita buka file tapak yang kita dah buat sebelum ni, yang mana mengandungi kod-kod template yang dah kita buat. Okey, bagi button dan juga bagi table. Okey. Then kita buka pula file index. Okey, kita buka file index. Sebab apa? Sebab first kali kita nak ubah suai adalah file index, bahagian isi kandungan ni. Okey, so dah buka dah file index. First kali kita tengok dekat sini, kita nak baiki list tulisan senarai latihan terkini ni. So perkataan ni senarai latihan terkini dan juga nama guru admin ni. Okey, kita nak baiki, kita nak repair dia supaya nampak lebih menarik. Okey. So, apa yang kita kena buat adalah kita perlu pergi ke laman web w3.css yang kita dah buka sebelum ni sebagai kita punya rujukan. So, apa yang kita nak buat adalah kita nak letakkan satu panel di situ. Okey, kita buka bahagian border. Border, so kita pilihlah border mana yang kita tak. Border ni maksudnya kita nak letak satu garisan macam ni ataupun garisan penuh macam ni. So terpulang pada kita. So pilih kamu pilih yang mana border yang kamu nak. Let's say kita nak border yang warna merah ni. Okey, warna pink merah ni. So kita copy border ni. Kita copy kod dia ni untuk border merah ni. Dan kita paste di sini. Okey, kita perlu paste di antara echo nama guru ni. Echo nama guru ni kita enterkan ke bawah sikit. Okey, tapi jangan enter yang ni. Enterkan nama guru ni saja. Dan kita pastekan kita punya yang kita copy tadi tu. So, langkah seterusnya adalah kita letakkan, jadikan orang kata apa? Tanduk 2 ni, buka kata 2 ni kepada 1. Okey. So, kita tengok hasil dia apa yang jadi. So, dia ada benda ni. So, kita nak perkataan nama guru admin ni berada di tengah-tengah ni. Okey, so macam mana kita nak buat? So, kita ubah je lah. Kita punya ni. Kita copy kita punya ni. Okey, copy jangan semua. Copy sampai sini saja. Yang 2 ni jangan copy. So, kita copy. Dan kita pastekan di tengah-tengah ni. So, kita pastekan di tengah-tengah ni. Okey, kita paste. So, kita tengok apa yang jadi. Okay. So, kita buanglah yang asal ni. Yang asal yang kita dah copy tu kita buang. So, tinggal yang itu saja. So, bila kita refresh, so dia akan ada nama admin kat sini. So, masih nampak janggal, tak menarik lagi. So, apa kita kena buat adalah kita letakkan P. Paragraph di situ. Okey, paragraph. Okey, dan kita tengok apa yang jadi. Okey, so dia nampak lebih menarik sikit lah, lebih besar sikit lah tulisan kita. Dan kita nak juga tulisan kita ni berada di tengah-tengah sini. So, bila tulisan berada di tengah, apa yang kita kena tambah? W3 center. W3 tolak center. Alright. So, tulisan dia dah berada di tengah. Tapi sekarang ni kat sini ni dia ada, orang kata apa? Dia ada jarak lagi, jarak yang besar di sini. So, apa yang kita nak kena buat? So, yang kita buat adalah kita kena buang 2 ni. BR dan HR ni kita kena buang. So, bila kita buang BR dan HR ni, kita refresh tengok, dia dah dekat balik. Sebab BR dan HR tu dia bagi jarak. Okey, BR tu dia break dia jarak
Kemudian HR tu dia ada satu garisan, tapi kita tak nampak lah sebab garisan tu warna kelabu. Okey, so sekarang ni langkah seterusnya adalah kita nak letakkan style pada jadual ni. Okey, apa yang kita nak kena buat adalah kita buka fail tapak kita ni, kita dah ada dah ni jadual dia ni. Kita copy kita punya jadual ni. Okey, style untuk table ni kita dah ada, dan kita cari table. Mana table? So ini table dia. So kita select table saja dan kita pun paste. Okey, so kita tengok apa jadi. So dia jadi macam tu. Dia dah nampak lebih menarik sikit lah. Tapi masalahnya kat sini dia hilang, dia akan jadi separuh. So apa punca dia jadi macam ni? Okey, apa punca dia jadi macam ni? Puncanya adalah kita tak letakkan penutup div selepas table. Ingat kita ada buka div sebelum table. Sebelum table ni kita ada buka div. So dekat selepas table ni kita kena letak close tag dia. Div. Okey, macam tu. So bila kita refresh nanti ini akan rapat ke tepi. Dia akan jadi macam tu. Okey. So untuk nak hias lagi bagi cantik, terpulang kepada kamu lah, gunakanlah kreativiti kamu. Nak letak warna pink kat sini ke. So kalau kita nak letak warna pink dekat situ, dekat TR ni. Pada TR ni kita letak kelas W3 tolak pink. Let's say pink. Okey, so kita refresh, okey dia akan jadi warna pink macam tu. Okey, so selesai bahagian file index. Kita pergi satu demi satu pada setiap link yang ada. So cikgu okey, kita buka satu demi satu macam tu. So cikgu tak galakkan kamu type di sini senarai guru. Sorry, salah aja, typo R. Senarai guru macam tu. Okey. So nanti sometimes dia akan keluarkan error. So cara mudahnya dia akan keluar object not found macam ni. Cara mudahnya tak nak bagi ada error adalah dengan cara kita klik pada link-link yang ada di sini. So kita klik yang ini, dia akan keluar macam tu. Okey. So sekarang ni yang ini senarai guru ni kita nak buat sama konsep dia dengan macam yang ini. Okey. So kita buka file guru senarai. Guru senarai. Okey, kita buka file guru senarai dan kita cari table. So nampak bahagian table ni. So kita nak letakkan coding kita tadi tu. Okey, buka file index. Apa yang kita kena buat adalah kita copy div dia. Copy div ni dan letak pada atas H3 ni. Pastekan di atas H3. Kemudian apa kita nak buat lagi adalah kita copy penutup dia. Close tag bagi div yang atas kita copy tadi ni. Letakkan di bawah H3. So kita tengok apa yang jadi. Kita refresh tengok. Dia dah jadi macam tu. Okey. So sekarang ni kita nak buat apa lagi? Kita nak ubah sesuai yang kotak table ni pula. So nak ubah sesuai table ni, apa kita kena buat? Kita buka file tapak dan kita copy sajalah yang ni. Kita copy dan kita pun select table dan kita pun paste. Okey, bila kita refresh, dia dah jadi macam tu. Tapi masih tak kemas lagi, kat sini masih ada ruang. Sepatutnya dia rapat. So apa masalah dia? Masalahnya adalah kita tak letakkan penutup div di selepas penutup table ni. Okey, kita refresh, dah rapat gitu ya. Okey, so sekarang ni kita nak hias lagi. Kita nak letakkan warna pink pada header dia. So header dia, TR dia, mana TR dia tadi? Okey, TR ni kita letakkan kelas W3 tolak pink. Let's say. Okey, so bila kita refresh, nampak jadi macam tu. So kita nak hias lagi. Kita nak buat supaya yang ini ni nampak style lagi. Okey, dan juga button kemas kini padam ni kita nak buat lagi. Okey, sekarang ni terdapat apa ni? Kita ada satu button. Button ni, button simpan ni kita kena letakkan style. So kita style kita dah ada, kita dah buat sebelum ni. Kelas ni nampak ni, kelas button apa semua ni. Kita copy kelas tu dan kita letakkan pada button submit. Okey, kita letakkan pada button submit. So bila kita refresh, kita akan dapat hasil dia macam tu. So dia masih pendek, kita nak bagi panjang dia sampai ke sini, apa kita kena tambah? Kita kena tambah W3 tolak block. Okey, W3 tolak block dan baru dia panjang macam tu. Okey, kemudian kat sini kita kena letak jugalah kelas supaya nampak lebih menarik, tak adalah kotak biasa macam ni je.
Okey, so terpulang pada kamu yang ini, kamu boleh tengok kamu boleh rujuk pada W3 ni, bahagian input. Okey, kamu nak kotak yang bentuknya macam mana? Kamu nak bentuk macam ni ke? Kamu nak ada satu garisan macam ni saja ke? Nampak macam modern sikit kan? Okey, ataupun kamu nak ada rounded macam ni ke? Terpulang kepada kamu. As long as kita copy dia punya kelas sahaja. Kita copy dia punya kelas. Atau kalau kamu nak buat, bila pergi je dia akan terus tukar warna macam ni. So terpulang kepada kamu. So let's say kita nak buat, bila pergi tukar warna merah macam ni. So cikgu akan tunjuk yang buruk-buruk So kamu buatlah supaya ianya nampak lebih menarik. Okey, cikgu pilih yang ini. Then cikgu pun paste di sini. Okey, kita tengok apa hasil dia. Nampak? Tekan hasil dia macam tu. Okey, so ulangi proses yang sama untuk dua lagi ni, nombor kad pengenalan dan kata laluan. Proses yang sama, kita copy dan kita paste untuk nombor kad pengenalan dan juga kata laluan. Kemudian pada select ni, kita masukkan kelas untuk select. Apa kelas untuk select? Kelas select, kita tengok drop down ni kan. So dia ada dah. Kelas dia adalah W3 tolak select. So kita copy dan juga kita paste di sini. Kalau kamu tak nak copy paste, kamu boleh type terus sajalah W3 tolak select. Ringkas saja tulisan dia tu. Okey, so kita test apa yang jadi. So nampak kita punya tu lebih menarik lah. Okey. Okey, so settle bahagian ni. Bahagian atas ni dah settle. Kita settle pula bahagian yang ini, kemaskini dan juga padam. So apa yang kita nak buat pada kemaskini dan juga padam ni? Kita nak letakkan button. Bukan button lah, kita panggil sebagai icon. Kita nak letak icon. Bila klik icon kemaskini, dia akan terus kemaskini. Klik icon padam, dia akan terus padam. Okey, so icon, kita pergi kepada icon. Icon kita nak rujuk kat mana? Cikgu dah ajar sebelum ni, kita rujuk di font awesome ni. Okey, kita rujuk di font awesome ni. Okey, so ini adalah rujukan utama kita lah untuk dapatkan icon. Sebab kita dah buat library untuk call, kita dah buat link untuk call library dia. So kita nak buat apa button yang terlibat adalah button kemaskini. So pilihlah button mana yang kamu nak untuk kemaskini. Yang paling senang tulis dekat sini update dia sajalah. Update, dia akan ada macam tu. So kita pilih yang ni. Katakan kita minat sangat yang ini, kita pilih. Okey, kita select yang ini, kita copy dan kita paste di bahagian kod kemaskini kita. Mana kod untuk buat kemaskini? Nampak ni kod guru kemaskini ni kan. So apa yang kita nak buat adalah kita kena pastekan di sini. Di sini. Okey, cikgu pastekan kat situ. Kemudian apa yang cikgu nak kena buat adalah cikgu kena tukarkan tanduk 2 ni kepada tanduk 1. Kenapa dia tukar? Sebab kita sekarang ni menggunakan kod HTML di dalam Echo PHP. Jadi kena guna tanduk 1. Dia tak boleh guna tanduk 2. Kalau kita nak gunakan juga tanduk 2, apa yang kita kena buat adalah kita kena letak backslash macam tu. So baru dia akan faham. Kalau tidak, dia akan keluarkan error. Kalau anda kata kita letak satu tanduk 2 macam ni, bila kita refresh nanti, dia akan keluar error macam ni. So error macam ni adalah syntax error ni adalah kesilapan di mana kita salah menggunakan simbol ataupun tata bahasa dia. So kita tengok pada line 107 tadi ni. Okey, line 107 ni sebab apa? Sebab kita gunakan simbol 2. Sepatutnya kita guna simbol 1. Okey. So dah dapat dah ni. Walaupun kecil tapi bolehlah. Kecil kan. So kita tambah lagi size dia. Okey, kelas ni kita tambah size dia. Kita tambah size dia W3 tolak X slash. Okey, kita tambah X slash lah. Kita tambahkan style ni lah. So bila kita refresh tengok, dia dah besar sikit itulah. Okey. So seterusnya kita nak letak, kalau kita tukar kepada ikon macam ni, kita kena maklumkan kepada pengguna ini ikon apa. So macam mana nak maklumkan dekat pengguna? So kita akan menggunakan satu benda lagi yang dipanggil sebagai tooltips. Okey, tooltips. Apa tooltips? Apa itu tooltips ni? Tooltips ni contohnya macam kita pergi kepada sesuatu tulisan tu. Okey, kita pergi pada sesuatu tulisan, dia akan keluar apa benda yang kita buat sekarang ni. Button tu dia akan bagi sedikit penerangan dekat kita.
Okey, contoh macam ni, kita pergi dekat London ni, dia akan keluar ada 9 million bla 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 tu kan. Okey, so kita nak buat macam tu. Okey, so macam mana kita nak buat benda tu? So paling mudah adalah kita menggunakan attribute HTML yang dipanggil sebagai title. Title ni adalah satu-satu orang panggil apa? Attribute HTML untuk memaparkan tooltips. So kita sekarang ni kita nak buat kemas kini. So kita type dekat sini kemas kini. So tengok So sekarang ni bila kita pergi dia tak keluar apa-apa maklumat. Bila kita dah tukar tadi kemas kini, bila kita pergi kat sini dia akan keluar kemas kini. Jadi user dia akan tahu, oh ini butang untuk kemas kini. Okey. Jadi sistem kita ni lebih pada user friendly sikit lah. So kemudian kita nak tukar button ni, warna hitam saja kan, buruk. Kita nak tukar kepada warna biru. Okey, kita nak tukar warna biru, kita pergi dekat sebelah at large ni, kita type dekat situ W3 tolak text. Okey, tolak warna apa yang kamu nak, biru ke, hijau ke, whatever kamu boleh pilih. So cikgu pilih benda mudah sekali, warna biru, blue. Okey, bila kita refresh, dia akan jadi warna biru. So kita ulang proses yang sama untuk button padam, untuk link padam ni. So link padam ni apa, padam apa ikon dia kita nak buat, delete lah contohnya. Delete. Okey, kita nak yang mana? Okay, kita nak gambar tong sampah ni. Okey, gambar tong sampah ni, saya copy gambar tong sampah ni. Then kita kena paste dekat mana? Dekat perkataan padam. Okey, paste pada perkataan padam. Kita pastekan dia. So apa kita nak kena ubah? Ubah tanduk ni daripada 2 kepada 1. Sebab apa? Sebab kita nak gunakan kod HTML di dalam kod PHP. So bila kita refresh, dia nampak kecil gitulah. Sebab apa? Kita belum letak size dan warna dia. Okey, let's say kita letak size dia. Kita copy size dia warna biru. Size dia adalah at large. Okey, paste dekat sini. Okey, paste. So bila kita refresh, dia akan jadi sama size macam tu. Tapi takkan nak warna biru juga kan? Okey, kita tukarlah warna biru je lah. Kita tukar warna merah. So bila kita refresh, dia akan jadi warna merah begitu. Warna merah ni selalunya bahagian penegasan lah. Macam mana kita nak delete tu, kita benda penegasan lah. Okey, so kita nak buang simbol pipe ni. Simbol pipe ni, simbol garis lurus ni. So macam mana? So macam mana, kita carilah kat sini. Kat sini ujung ni ada satu, kita buang. Dan dekat sini ada satu lagi, kita buang. Dan dekat sini ada satu lagi, kita buang. Okey, dah selesai dah kita buang tanda pipe tu. Kita buat satu lagi, kita terlupa untuk letakkan title pada butang padam. So kita letakkan title dekat sini. Okey, kita letakkan attribute title. Title sama dengan padam. So apa yang benda yang kamu type dekat sini akan dipaparkan pada ikon tu nanti. Nak padam ke? Contohnya kita type. Okey, so bila kita try tengok, kita refresh. Kita pergi dekat sini, dia akan tulis nak padam ke? Tapi kamu janganlah buat tak nak padam ke. Okey, nampak macam kelakar lah pula. Okey, letak je lah perkataan padam. Tapi guna your own word lah. Okey, hapus record ke apa ke. Okey, yang benda perkataan yang sesuai dengan kamu. Okey, so lepas kita ubah tu, kita akan dapat macam ni lah. Ada perkataan padam, ada perkataan kemas kini. So dia nak maklumkan kat pengguna, so ini adalah butang untuk padam record dan ini adalah butang untuk kemas kini record. Okey, so masih lagi nampak tak cantik. Sepatutnya kita masih ada ruang kosong kat sini. So macam mana kita nak buat dia? Kita tak boleh guna W3 blocks tu lagi. So kita letakkan kat sini, dekat TD ni, kita letakkan kelas untuk setengah. Okey, so kita tambahkan di sini kelas W3 tolak center. Okey, so kita tengok hasil dia. So button kita berada di tengah. So apa yang kita nak kena buat lagi, kita nak apa yang kita perlu lakukan adalah kita kena copy benda ni. Okey, daripada title, okey, start daripada title kemas kini ni sampai ke hujung. Kita copy dan kita paste dalam file tapak. Sebab apa kita paste dalam file tapak? Sebab lepas ni kita akan guna lagi kod yang sama untuk button-button yang lain. So kita copy dan kita paste di dalam file tapak.
Okey. So itu kita dah ada dua, kemas kini dan juga padam. So apa lagi kita nak copy dekat sini? Okey, kita akan copy satu lagi benda. Ini amat memudahkan kita ni. Maksudnya di bawah bahagian komen ni ada div panel ni sehingga table. Sebab apa? Sebab benda ni akan digunakan berulang-ulang kali. Benda yang sama akan digunakan dalam kesemua file-file yang ada dalam folder guru. Jadi kita buat sekali dan lepas pada tu kita just copy and paste sahaja. So kita tak perlu type banyak-banyak kali. So kita paste di sini. So kita ada kita ada dua bahagian untuk diletakkan di dalam file dalam folder guru. So untuk file senarai guru senarai ni dah settle, dah lengkap dah. Okey, kita klik pada butang kemas kini ni pula. Kita kena uji setiap butang yang ada di sini ni, kita kena uji. So kita uji dengan butang kemas kini. Kita klik kemas kini, so kita nampak masih lagi janggal macam ni. Okey. So masih janggal macam ni. So langkah senang saja, tak ada masalah dah. Kita just pergi kepada file tapak, kita copy yang atas ni. Okey, kita copy yang atas ni. Then kita dekat file mana tadi? File guru kemas kini. So guru kemas kini, mana guru kemas kini? Okey, ini guru kemas kini. So cari file dia. Okey, cari line dia. Okey, nampak? Kita dapat baris ni. Tajuk dia adalah senarai guru. So select sehingga table. Kemudian kita copy yang ini dan kita paste di sini. Paste. Okey. So kita tukarlah tadi apa? Senarai guru kepada kemas kini. Kemas kini maklumat guru contohnya. Guru. So bila kita refresh, kita akan tengok dia akan jadi macam tu. So kita buat ulang lagi proses yang sama juga untuk yang atas ni. Kalau kita nak letakkan warna pink, so kita letakkan warna pink, kelas sama dengan W3 tolak pink. Kemudian pada kotak input ni pun kita kena letak tadi kelas sama dengan W3 tolak input. So kita copy dan kita paste di sini. Okey, untuk nama, nombor KP, kata laluan, dan tahap ni adalah select. Select apa kita nak guna? Kelas W3 tolak select. Okey. So bila kita refresh, tengok apa yang jadi. Dia akan jadi macam tu. Okey, so dia akan jadi style dia macam tu. Okey, kemudian button kemas kini. Button kemas kini kita belum ubah lagi. So copy button kemas kini ni, kita tambahlah senang. W3 tolak block. Okey, kita copy button style untuk button kemas kini, button tu, then kita paste dekat bahagian input. Okey, jarakkan dia dan kita paste di situ. So bila kita refresh, okey, nice. Okey. So untuk kemas kini dan padam ni pula kita dah buat tadi, kita just copy and paste sajalah. Ulang proses yang sama untuk semua file. So untuk kemas kini. So kemas kini. So kita pergi dekat sini, title kemas kini. Okey, kita copy. Pergi kat sini, nampak ada simbol lebih besar ni. Okey, kasih jarak dia sikit. Dah jarak, kita select dia dan kita gantikan dengan kod yang kita dah buat tadi tu, yang dah kita copy tadi tu. Sama juga dengan padam ni. Kita copy dia dan kita pergi dekat padam. Okey, nampak simbol hujung sebelum padam tu, kita jarakkan dia, kita highlight dia dan kita pun paste. So kita try tengok hasil dia yang kita dapat. Okey, kita dah dapat dah hasil dia. Okey, benda yang sama kita buat berulang-ulang kali. Okey. Okey, so kita tengok dekat sini, dia punya bar, dia punya pipe, simbol pipe dia masih ada. So kita buanglah. Kita kemas kini. Okey, kita buang simbol pipe ni, Okey. So apa lagi terlupa? Kita lupa dekat sini kita letakkan close tag bagi div. Okey. So bila kita refresh, okey, settle dah nice dah. Tapi ini nak letakkan dia kat tengah-tengah, apa kita nak tambah? W3 tolak center. Dekat mana? Dekat TD. Kelas W3 tolak center. Okey, W3 tolak center. Kita tambah situ, kita tengok hasil dia. Okey, dah nampak nice dah. Okey,
selesai bahagian pertama, maklumat guru. Kita buat pula untuk pengurusan murid. Okey, so ini folder file pengurusan murid, murid senarai. Okey, so kita ulang proses yang samalah. Murid senarai. So kita pergi dekat first kali kita buat dekat tajuk dia ni, senarai murid ni, pergi dekat file tapak, copy yang ini. Copy dan kita okey. So yang ini kita kena hati-hati sebab apa? Sebab dia ada button yang ini. Nampak kan button yang ni? So kita kena hati-hati. So kita select dekat sini saja. Okey, select dua ni untuk file murid senarai, kita select dua ni. Kita tak nak buang button ni. Kita select dua tu, kita pun paste. Okey, so kita tengok apa hasil dia. Dia jadi macam tu. So sekarang ni yang dua ni, yang ini kita nak buang. Yang ini ni kita nak bawa ke bawah. Okey. So, ini kita nak buang. Okey, senarai murid ni kita nak buang. Okey, kita buang senarai murid. Yang ini kita tukarkan senarai guru kepada senarai murid lah. Then, button ni kita nak bawa ke bawah. Okey, just cut. And kita paste di bawah dia ni. Okey, ataupun kita paste di atas responsive ni. Kita paste di atas responsive tu. So, bila kita refresh, kita akan dapat macam tu. Okey, so terpulang kepada kita lah, kita nak letakkan style lagi kat sini. Okey, dekat butang ni kita nak letakkan style. Okey, kita pergi style dia, kita kelas, kita copy style dia dan kita paste di dalam A ni, tag A ni. Kita paste. So dan kita buanglah W3 block ni, kalau tidak dia akan jadi panjang. Okey, bila kita refresh, kita ada satu lagi button upload data murid. Okey, so seterusnya kita nak hiaskan yang ini pula. Okey, letakkan warna pink kat sini. Kelas W3 tolak pink. Okey, kemudian apa lagi? Letakkan kelas input di sini. Kelas W3 tolak input. Okey, kita pun macam biasalah, kita copy, kita paste. Kita pun paste lagi dekat password. Pada select kita nak buat apa? Letakkan kelas W3 tolak select. Okey, turun lagi ke bawah. Ini ada butang submit. Okey, butang copy kelas butang dan paste pada input type submit ni. Okey, so kita tengok hasil dia. So hasil dia dapat macam tu. So apa lagi langkah kita nak kena buat? Dua benda lagi kita nak kena buat. Kita nak kena ubah button ni dan juga letakkan close tag di sini. Okey, so letakkan yang mudah dululah. Kita letakkan close tag. Letakkan selepas table akan ada close tag div. Okey, so kita refresh. Dah cantik dah macam ni. So tukarkan pula button kemas kini dan padam ni. Kita nak tukarkan dia. Klik pada sini, tekan jarak. Okey. Then copy dia punya kod dia. Kod kemas kini dulu. Copy kita punya ni. Dan kita pastekan di sini. Okey, select kemas kini ni, tukarkan dengan kod yang kita dah buat tadi tu. Bukan pula untuk tapak, sama juga. Kita akan buat proses ini untuk semua file yang ada. Okey, pada padam kita select dan kita pun paste. Okey, so kita uji tengok. Okey, dah jadi dah macam tu. So buang tanda bar dia, tanda pipe dia tu. Okey, buang tanda pipe. Kita ulang proses yang sama untuk semua file. Okey, letakkan kelas W3 tolak center. Okey, selesai untuk file yang ini. Oh, salah eja ke apa ni? Okey, lupa letak, nampak? Saya terlupa letak satu tanduk jadi belakang, hasil dia tak akan dapat. So bila kita letak tanduk tu baru lengkap dia punya attribute dia. So selesai dah bahagian ni, kita pergi pula bahagian kemas kini murid. Okey, kita ulang proses yang sama berulang-ulang kali. Okey, so kita nak kena ubah benda yang samalah. Okey. Untuk file murid kemas kini. So buka file murid kemas kini, ulang proses yang sama juga. So kalau kamu dah boleh, dah mahir dah, kamu boleh tutup lah video ni. Tapi kalau kamu risau, kamu salah buat, okey, follow lah sampai habis. Okey, so copy dulu yang ini. Okey, file kemas kini ni. Okey, copy butang size ni, paste.
Kemudian bawa pindah yang ini, link ni, bawa pindahnya di atas div responsive, paste dekat sini, dan yang ini kita buang. So kita ubah tajuk dia ke Maskini maklumat murid. Okey. Okey, so bila kita refresh, okey, dah dapat dah kat situ. So letak button, letak style pula untuk button yang ini. So tutup yang ni, okey. Letakkan button style dia dekat murid ni, murid Kemaskini ni, dekat A ni. Tag A kita letak. Okey. Dan kita refresh. Okey, nampak? Bila kita letak, kenapa dia jadi panjang macam ni? Sebab apa? Sebab dia ada kod W3 block. W3 block tu dia akan jadi panjang mengikut size dia punya container dia. So kita buang W3 block ni. Dan kita refresh. Okey, dah cun dah kat sini. So untuk butang simpan ni pula sama juga, kita ulang. Okey, kita paste dekat butang simpan ni. Okey, input ni, okey. Kita paste. Okey. So bila kita refresh, okey, dah jadi simpan. So letak pula style untuk yang ini. So benda yang sama kita buat. Okey, letak color dulu warna pink. Kelas W3 tolak pink. Kemudian letak kat sini type input kelas W3 tolak input. Benda yang sama kita akan buat berulang-ulang kali. Okey, so paste select apa dia? Kelas sama dengan W3 tolak select. Okey, kemudian apa lagi kita nak buat? Kita nak ubah dia punya Kemaskini dengan padam. So ini letak kelas center W3 tolak center supaya button kita nanti berada di tengah-tengah. Okey, tukarkan button link kita ni kepada button. Okey, buka tapak. Benda yang sama kita buat berulang-ulang kali. Buka tapak, copy dan paste. Jarakkan dia dulu. Ingat jarak dulu Lepas jarak baru kita select dan kita gantikan dia. Yang padam pun sama juga. Jarakkan dulu, select dan kita gantikan dia. Kemudian buang tanda pipe ni. Dan selepas table kita letak div close tag bagi div. Okey. So bila kita refresh, okey, nice. Nampak kenapa jadi macam ni? Sebab tadi ni kita tak copy butang setting untuk butang padam. Kita paste, cikgu tersalah paste butang Kemaskini, sorry. So select balik, kita paste balik tempat yang padam tadi tu. Okey, so kita refresh. Okey, dah settle dah bahagian ini. Okey, klik pula bahagian upload data murid. So upload data murid dia senang saja, macam ni saja dia bagi. So file apa? File murid upload. File murid upload. So buka file murid upload. Murid upload. Okey. So benda yang sama juga kita buat. Pergi pada tapak. Kali ni kita tak copy semuanya sekali. Kita just copy yang atas ni saja. Okey, kita copy yang atas ni sahaja. Kita copy dan bahagian murid upload ni kita tutup dulu yang ni. Okey, kita select dan kita pun paste. Okey, bila kita refresh, okey, dia akan jadi senarai guru. So kita tukar kat sini upload data murid. Okey. Senarai guru ni kita jadikan sebagai upload data murid. Okey. So dekat sini ada satu lagi benda yang kita nak kena ubah. Kita kena tambah supaya ini berada di tengah-tengah sini. So apa yang kita nak kena buat adalah kita nampak daripada form hingga ke form di sini. Mana form satu lagi? Ini form. Dia ada form dan dia ada form. So untuk memudahkan kamu yang ini ni kita tak payah buat, kita padam, kita delete saja yang ini. Okey. Jadi kita cuma fokuskan daripada form kepada form. Okey, daripada form yang ini kepada form dalam yang ada dalam ni sajalah. Okey. So kita buat kat situ, kita letakkan container div kelas sama dengan W3 tolak container dan W3 tolak warna putih. Kita nak buat background dia warna putih. Cikgu nak warna putih. So kalau kamu nak warna apa-apa pun tak ada masalah. So ini kita letak W3 tolak center. Okey, copy close tag dia, cut close tag dia dan pastekan di bawah form.
Okey, so dia akan jadi lebih kurang macam tu lah. So kalau yang nampak cantik sikit, okey, dia nampak macam tu. So bila cikgu refresh, kita akan jadi mendapat macam tu hasil dia. Okey, so masih tak menarik lagi sebab dia terlalu dekat. So kita letakkanlah kat sini form ni, kelas dia kita letak kelas W3 tolak margin. So kita tengok hasil dia. Okey, dah cantik dah. Okey, so terpulang daripada kamu lah. Kalau kamu nak tambah button kat sini lagi, kamu nak tambah button, okey, kita tambah button punya ni kelas, copy. Okay, mana button upload? Ini button upload dia. Kita tambahkan button ni, kita tambahkan kelas dia. Kita buang W3 block ni. So bila kita refresh, dia akan jadi macam tu, upload. Okey, so selesai untuk upload. Pengurusan murid dah selesai. So kita teruskan pula pengurusan kelas. Okey, so sama jugalah semua benda ni. Kita akan buat benda yang sama berulang-ulang kali. Pengurusan kelas. So file pengurusan kelas adalah senarai kelas. So buka senarai kelas. Senarai kelas. Okey. So benda yang sama. Cikgu dah settingkan sistem ni, coding dia tu supaya kamu boleh mudah untuk kamu kemas kini. Kamu bagi cantik dia. Susunan kod dia memang dah disusun secara, cikgu dah susun dengan okey, dengan baik. Cikgu dah letak file proses di atas dan cikgu letak file interface di bawah. Okey, jadi dia akan proses dulu baru dia paparkan pada interface. Okey, so sambung lagi benda yang sama, proses yang sama kita buat berulang kali. Kita copy, then kita select daripada table ke tajuk dan kita paste. Ubah tajuk dia apa dia? Senarai kelas. Okey, so letakkan color dia kelas W3 tolak pink. So kita tengok. Okey, nampak dia dah jadi W3 tolak pink. So kemudian kita nak kena buat style untuk semua benda ni. Button ni dan juga ni drop down ni dan juga input ni, form input ni. So nampak text, type text saja, terus letak kelas sama dengan W3 tolak input. Okey. So copy dan kita paste di bawahnya. Sama saja sebab dia dua-dua teks W3 tolak input. Tapi kalau dia select, kita kena letak kelas W3 tolak select. Okey. So selesai. Okey, selesai. Kemudian yang ini drop down ni pun kita kena buat juga. Benda yang sama juga kita kena buat. Benda yang sama juga kita kena buat. Mana select tadi ni? Okey. Input tu nampak tu? Input hidden. Okey, select nampak tu? Select kelas W3 tolak select. Tutup. Dan bila kita refresh, okey, dia ada nampak. Okey. So letak pula button untuk kat sini ni. Button ni kita kena letak style dia. Letak style button, copy style button. Okey, pergi file tapak, copy file style button, pastekan dekat button dia. Mana button dia? Okey, ni nampak input type submit. Okey. Paste. Bagi lagi, kita try tengok apa hasil dia. Okey, dah settle dah yang ini. So pergi pula yang ini. Dua ni, kemas kini guru subjek dan juga padam kelas. Alright. So kita pergi dekat sini, cari mana button dia. Okey, kita nampak ada dua button tu, satu input, satu button. Satu input submit, satu lagi button. So paste lah kat sini. Paste. Jarak dan kita pun paste. Okey, then kita buanglah ni dia punya orang apa tu? Dia punya simbol pipe tu. So bila kita refresh, okey, dia akan jadi macam tu. So untuk kamu, kalau kamu nak bagi dia jadi button pun sama juga proses dia, kamu boleh buat benda yang sama. Okey, tu yang untuk yang ni cikgu just biar macam ni saja. So kalau kamu nak letakkan ikon, ulangi proses yang sama kita buat macam tadi tu. Okey. So selesai dah bahagian pengurusan kelas. So kita pergi pula bahagian guru, pengurusan soalan. Okey, kita tengok. Okey, file apa? File soalan set. So buka file soalan set. Soalan set. Okey.
So ulangilah proses yang sama. Kita ulanglah proses yang sama. Copy mana dia punya tu. Okey, jumpa select daripada table ke H3, kita pun paste. Kita pun tengok apa yang jadi. Okey, tukar tajuk dalam ni soalan set. Okey, daftar set soalan. Okey, so dekat sini kita letak apa? Kelas W3 tolak pink. Turun bawah lagi, nampak text area ni, kita kena letak kelas apa? Kelas input. Okey, kena letak kelas input, kelas W3 tolak input. Okey, ada lagi text area kat sini ni, kita copy, kita paste kat sini. Ada select apa? Select kelas W3 tolak select. Okey, selesai. Kemudian ada lagi input date ni. Okey, paste. Number pun sama juga, W3 tolak input. So butang submit, type submit maksudnya butang. Jika kamu jumpa input type submit, ini maksudnya adalah, ini adalah maksudnya adalah butang. So butang submit. So kita copy style untuk butang dan kita pun paste. Okey, bila kita refresh, kita tengok hasil dia. Okey, dia jadi macam tu. Okey, so ini ada pula ada lagi ni, nampak soalan, button, kemas kini, padam semua ni. So kita ulang mana kat mana, kita cari dia punya tu. Okey, kat sini letak dulu kelas sama dengan W3 tolak center. Okey, so kita refresh. Okey, then kita tukarkan link ni kepada butang. So kita dah buat dah kemas kini dan juga padam kita dah buat. Kita just guna saja. Kemas kini kita dah buat. Copy kemas kini daripada file tapak. Okey, space bar, jarakkan dia dulu, then paste. Okey, ulangi proses yang sama untuk padam. Bagi dekat tapak, copy. Dekat padam ni kita select dan kita pun paste. Okey, so buang tanda pipe dia ni. Okey, then dekat soalan ni kita buat benda yang sama. Kita select dan kita paste. Tapi dekat soalan ni, dekat soalan ni, lepas kita paste, kita kena edit dulu. Kalau kita tak edit, dia apa akan jadi? Dia akan keluar butang tong sampah ni juga. Padahal kita nak buat butang untuk mendaftar soalan. Okey, jadi dekat sini kita letaklah dekat sini daftar soalan baru. Okey, bila kita refresh, kita pergi kat sini, dia akan keluar daftar soalan baru. Okey, tapi kita nak cari ikon lain lah, takkan nak pakai ikon tong sampah juga. So, let's say kita letak new. Okey, ada tak yang menarik? Tak menarik pun kan. Insert lah. Insert pun tak menarik juga. Insert. Okey, ataupun kita cari question. Alright, kita jumpa yang ni lah, kita ambil yang ni lah. Boleh lah nak kata menarik pun, boleh lah, menarik jugalah. Kita ambil yang ni lah. Kita copy, dapat dah? Kita copy, dan kalau kita copy semua, nanti kita nak kena ubah tanduk-tanduk ni pula. So kita just copy far question circle O. Copy. Okey, pergi dekat sini dan cari far trash. Atas dia ada dua far trash, atas dengan bawah. Pastekan yang di atas. Kemudian tukarlah warna red ni kepada warna green. Okey. Bila kita refresh kat sini, alright, nice. So dia dah ada kat sini, nampak? Okey, so semua dah settle dah yang ni. So klik pada setiap butang ni, kita kena klik, kecuali butang delete ni. Kalau kita delete, klik butang delete ni, dia akan padam lah set soalan ni. Sekali dengan soalan, dengan jawapan budak, semua dia padam. So kita cuma klik dua ni saja. Kita modify yang ini dulu. Okey, so kita tengok kat sini. So apa yang jadi ni, kita tengok dia jadi besar macam ni sampai terkeluar skrin dia. Okey, so kita buka file, apa pula nama dia ni? Soalan daftar. Okey, file soalan daftar. File soalan daftar. Soalan daftar. Alright. So ulangilah proses yang sama.
Ulangi. Okey. So untuk soalan fail daftar ni, cikgu nak tekankan bahawa cikgu minta maaf, cikgu terlepas pandang pada beberapa siri cetakan yang mana cikgu buat dekat sini line 20 ni timestamp sama dengan date W tolak M tolak D. Year, month dengan date. Cikgu tertinggal, kalau kita buat ini, setiap kali kita upload gambar, gambar akan sama semua. Okey. So, apa yang kita tambah dekat sini adalah HISA huruf besar. Jam, minit, saat, AM, PM. Okey. So, bermaksud nama fail bagi gambar kita, dia akan rename dengan tarikh, masa, bulan, tahun, bulan, hari, jam, minit, saat dengan AM, PM. Okey. So, tujuan dia apa? Tujuan dia kita tak nak supaya user tu bila dia upload satu nama file yang terlalu panjang. So, nama file yang panjang tu penuh tu akan masuk ke dalam database kita. So, dia akan merugikan ruang storan lah. Okey. So, ini cikgu minta maaf lah. Ada beberapa siri keluaran yang cikgu terlepas pandang. Okey, so tambah dekat sini kalau kamu tengok modul kamu cuma ada YMD. So, tambah HISA huruf besar dekat belakang sini. Okey. So, kita teruskan. Dan soalan daftar ni juga, okey. Soalan daftar ni juga, okey, pada soalan file daftar ni, soalan daftar ni juga kalau kita tengok pada modul, cikgu terlepas pandang satu lagi, cikgu minta maaf, yang mana kod pada muka surat 39 dan juga muka surat 40 adalah sama. So, yang ini adalah sama dengan yang ini. So, cikgu minta maaf. So, kamu guna salah satu sajalah. Kalau kamu guna 39, guna 39. Kalau guna 40, yang 39 tak payah type dah. Kalau guna 39, 40 tak payah type dah. Okey. So, itu cikgu minta maaf lah kesilapan daripada teknikal daripada pihak cikgu. Okey. So, kita ubah sesuai file ni pula. File soalan daftar. So, proses dia sama juga macam tadi. Kita kopikan untuk tajuk dan juga table. Copy, paste pada kat sini. Okey, sama juga ulangi proses yang sama. Daftar soalan baru. Okey, dekat sini kita letaklah kelas W3 tolak ping. Benda yang sama kita akan buat berulang-ulang kali. Okey, so form text area ni kelas sama dengan W3 tolak input. So copy. Okey. So file. Bila type file ni kita akan letak kelas W3 tolak file. Okey, text area letak apa? W3 tolak input. Kemudian text area lagi W3 tolak input, text area lagi W3 tolak input. Di bawahnya pun sama W3 tolak input. So sampai ke type submit, kita kena letak style untuk butang, kelas untuk butang. Copy dan letakkan butang dekat sini, paste. Okey. So kita try refresh tengok, kita tengok apa hasil dia. So dia akan dapat macam tu. Okey. So colourful lah. So kamu pandai-pandailah kamu untuk ubahkan dia punya warna-warna dia ni. Nampak terlalu fancy sangat bagi cikgu. Cikgu nampak terlalu fancy sangat. Okey. Dia akan buat lebih kurang macam ni lah. Okey, so kemudian button kemas kini dengan button padam ni jangan lupa. Button kemas kini dengan button padam sama juga, kita ulangi proses dia. Kemas kini. Okey, pergi dekat kemas kini, ini jarak. Select dan paste. Okey, pergi pula button padam ni. Okey. Copy. Dah copy dah tadi belum? Select, sorry. Kita salah paste tadi tu. Paste. Okey, selesai dah yang kemas kini. Yang ini pun sama juga. Copy. Dan kita paste pada padam. Okey, lagi langkah seterusnya apa lagi? Buang tanda pipe ni. Dan letakkan kat TD atas dia ni. Kelas sama dengan W3 tolak center. Tutup.
Okey, kemudian tutup table. Div, close tag div. Okey. So bila kita refresh, kita akan dapat hasil yang macam ni. Okey. So klik pada bahagian butang kemas kini ni. Kita klik pada butang kemas kini, dia akan pergi kepada soalan kemas kini. So dekat sini kita kena ubah soal lagi sekali lah. Benda yang sama kita ulang-ulang. Okey, soalan kemas kini. Okey. So benda yang sama lah kita ulang. Okey, ulanglah benda yang sama sehingga siap. Tutup ni, okey. So select, paste. So kemas kini soalan. Okey. So ini malas nak letak dah tu warna-warni tu, kamu boleh buat sendirilah. So ini text area, letak kelas W3 tolak center, input. So copy kan dia, copy. So ini pun sama juga text area, kita paste kan dia, text area, jarak paste, klik pada text area, paste, text area, paste. Kemudian pada type sama dengan submit ni, kita letakkan kod untuk butang. Okey, style untuk butang. Okey, so bila cikgu refresh, okey, kita akan dapat hasil yang macam ni. Okey, then kita ubah kemas kini dengan padam. Benda sama kita buat berulang-ulang kali. Okey. Patutnya cikgu tak payah rekod dah, tak apa ni, sebab teruskan apa lagi ni, sebab kamu dah mahir dah. Tapi tak apalah, cikgu tunjuklah sehingga siap. Orang kata alang-alang nak tunjuk, biar sampai habis. Okey, so cikgu copy pada kemas kini, jarak sama juga, kita pun paste. Okey, dah selesai kemas kini, kita pergi pula dekat padam, kita copy yang padam ni dan kita pun paste. Okey, kita cuba. Okey, dia ada jarak, masih ada jarak begitu kan? Masih tak cantik lagi, tak apa, tak ada masalah. Kita buang tanda pipe dia. Okey, then kita refresh. Okey, dah nice. Okey. So dah jadi, dah cantik lah kita punya table kita. So selesailah kita punya ni. Okey. So pergi tadi pada pengurusan soalan balik. Daftar soalan dah. Settle dah yang ini. Kita buat pula yang ini. Kemas kini. So kita buat pula untuk kemas kini set soalan. Okey, apa nama file dia? Soalan set kemas kini. So buka pula soalan set kemas kini. Benda yang sama kita ulang-ulang. Okey, copy yang ini dan paste. Okey, ubah tajuk dia, kemas kini set soalan. Okey, pergi dekat sini, letak dulu kelas sama dengan W3 tolak pink. Okey, so text area, nampak text area apa kita nak tambah? Kelas W3 tolak input. So untuk yang ini terpulang kepada kamu lah. Kamu boleh rujuk dekat W3 school ni, kamu pergi bahagian input ni, kamu tengoklah dia punya style input yang ada. Okey, kamu boleh buat benda yang sama pada text area. Okey, so kamu tak semestinya kamu ikut cara cikgu ni lah. Ini cikgu buat tunjuk cara paling sempoi di dunia, paling senang di dunia. So select kelas W3 tolak select. Kemudian input date sama juga, W3 tolak input paste, W3 tolak input paste. Button submit, copy dia punya kod untuk button kat sini, copy. Dan kita pun paste. Okey, so kalau cikgu tunjuk, kalau cikgu cepat sangat, terlalu laju cikgu tunjuk, so kamu boleh slowkan dia punya speed lah. Okey, so ini kelas sama dengan W3 tolak center. Okey. So andai kata tutorial yang cikgu tunjuk ni terlalu laju untuk kamu ikut, kamu tak ada masalah, kamu boleh slowkan speed pada video YouTube ni. Okey, so jarakkan sikit lah, senang. Okey, so kita mula dengan kemas kini. Kita dah ada kemas kini, kita dah buat tadi. Kemas kini kita dah buat, kita copy kemas kini. Okey, jarak dan select dan ganti paste. Okey, tapak dia pun sama juga. Okey, copy. Okey, kita jarak dia dan kita pun
paste. So yang ini soalan kita dah buat tadi. Set soalan, nampak tak tadi daftar soalan baru ni pada file soalan underscore set ni kita dah buat button untuk soalan baru. So kita just select saja yang ni dan kita copy. Yang ini kita select dan kita copy. So yang ini kita pun jarakkan dia, ini kita jarakkan dia dan kita pun paste. So bila kita refresh, alright, nice, dia dah jadi macam ni. Okay, so ini belum ada lagi, nampak masih tertinggal div ni. Cikgu pun tertinggal banyak ada file-file lain tu, div tu. Okay, so kamu letaklah sendiri nanti ya. Okay, so div kita select, okay, refresh, okay, dah cantik dah. So kemudian yang terakhir kita nak buat adalah analisis prestasi. So analisis prestasi ni kita nak pilih, dia akan keluar dia punya jadual kat sini. Contohnya macam ni. So kita akan gunakan yang inilah sebagai contoh guideline kepada kita. So analisis prestasi ni sama juga macam tadi. File apa? File analisis. Okey, agak panjang file dia. Okey, kita tengok pada tajuk dia. Okey, nampak tajuk dia adalah analisis prestasi. So kita just copy dekat sini panel sahaja. Sebab apa? Sebab dia tidak ada table. So copy panel dan paste. So tukar tajuk dia analisis prestasi. Alright. Kita refresh, kita tengok. Okey. So kemudian kita baiki yang ini pula. Okey. Terpulang pada kita nak letakkan dia kat sini ke, nak letak dia kat tengah ni pun tak ada masalah, boleh. So terpulang kepada kamu. Okey. So untuk yang ini, untuk form yang ini ni. Okey. Kita tengok panjang kod dia ni. Daripada form sini sehingga atas ni. Panjang bukan main. Okey, hanyalah untuk memaparkan yang ini sahaja. So terpulang pada kita nak buat dia macam mana. Okey. So andai kata kamu nak buat dia nampak lebih menarik, kita nak letakkan dia kat tengah-tengah sini. Okey, so apa yang kita kena buat adalah kita kena tengok responsif. So andai kata kita bayangan cikgu lah. Ini cikgu punya andai cikgu terfikir nak buat macam ni je lah. So ini kat tengah sini. So ini kat sini. So ini kat sini. Macam lebih kurang macam tu lah. Okey. Ataupun terpulang pada ikut kamu lah, kreativiti kamu macam mana. So cikgu akan pindahkan semua benda ni, cikgu akan pindahkan duduk kat tengah sini. Okey. So kita tengok pada bahagian responsif. So bahagian responsif ni kita akan pilih yang 3. So kita akan pilih yang 3 ni. Alright. So pilih yang 3, mana yang 3? So ini yang 3. Copy. Dan kita pun paste di atas ni. Di atas komen bagi form ni kita paste dekat sini. Paste. So yang ini bahagian ruang pertama. Ini bahagian pertama. Nampak kotak ruang pertama. Kotak nombor 1. Ini ruang kedua. Dan ini ruang ketiga. So, bila kita refresh pada sini dia akan keluar. Ruang pertama, ruang kedua, ruang ketiga. Kita nak masukkan form ni pada ruang kedua. Okey, sebelum pada tu kita buang dululah tulisan 1, 2, 3 ni. So ini ruang kedua. So nanti form tu kita nak masukkan kat sini. Okey, ni yang ketiga. So buanglah green ni dulu. Alright. So kita copy comment form sehingga jumpa close tag form. Sehingga line okey. So sehingga jumpa sini papar keputusan, value papar keputusan, close tag form. Kita klik kanan dan kita cut. Okey, pergi kepada ruangan kedua. Ini ruangan pertama, ini ruangan kedua, ini ruangan ketiga. Pergi ruangan kedua, kita pun paste. So bila kita refresh, kita akan dapat hasil yang macam ni. Okey, so kita dapat hasil yang macam ni. So kita nak buat lagi menarik supaya dia nampak lebih menarik. So macam mana kita nak buat supaya dia nampak lebih menarik? So pergi dekat input. So kita nak copy style mana yang kita nak. Okey, kita ambil style ni lah. Okey, kita ambil style ni. Kita copy label dia dulu. Kita copy label dia. Okey, lepas copy label dia, kita select pada kelas, kita paste. So label first name kita tukar kepada kelas.
Okey, sama juga dengan satu lagi, dia ada dua, satu lagi topik. Okey. Okey, select dan juga paste. So kita tukar ini kepada topik. Okey, dah kita tukar dah kepada topik. So kita try tengok apa yang jadi. Cikgu tak tahu macam mana hasil dia. So hasil dia, itu saja hasil dia. Okey, so dapat dah. Okey, hasilnya macam tu saja. So kita tak apa, kita tenang. Kita letak style untuk yang ini pula, select ni pula. Okey, tenang. Kita buat benda ni, kita kena uji satu-satu. Okey. Mana tadi? Okey. Select kelas ni, kita letak dulu kelas dia. Kelas W3 tolak select. Okey, kemudian ada satu lagi select dekat sini. Ini select yang kedua. Kelas sama dengan W3 tolak select. Okey. So selesai. Kita tengok hasil dia. So hasil dia macam tu. Dah nampak menarik sikit lah. So terpulang kepada kamu lah. Kalau katakan kamu nak nampak macam janggal kan, sebab dia ada warna putih, ada warna belang-belang background di belakang ni kan. So kita nak letakkan dia warna putih. So pada ruang kontainer yang kedua ni, kita letakkan W3 tolak white. So kita refresh. Okey, dia akan jadi macam tu. Okey. So kita letaklah dulu dia punya ni kelas W3 tolak margin. Tak payahlah yang ni. Kita pada form ni lah kita letak. Kelas sama dengan W3 tolak margin. Okey, kita refresh, tengok kita akan dapat hasil macam mana. Okey, kita dapat hasil dia macam tu. Dia dah ada margin dah. So yang select ni terpulang pada kamu nak tambahkan lagi style dia. So boleh rujuk dekat sini, style untuk select. Style untuk select dia ada banyak. Minta maaf lah anak cikgu buat perangai hari ni. Okey. So boleh pilih yang ni. So katakan kita nak bordered, nak ada border, kita letaklah bordered. Border ni. Okey. So dekat select ni kita letakkanlah border dekat sini, W3 tolak border. Okey, satu lagi select mana? Okey, ini select W3 tolak border. Okey, nice. So kita tengok hasil dia. Okey, dapatlah macam tu. So ada lagi, nampak papan keputusan ni, kita ada butang input, ada input submit. Nampak type submit ni. Okey, letak apa? Kita letakkanlah coding yang ini. Style untuk button. Asal nampak buttonnya, inilah stylenya kita kena guna. Supaya sistem kita nampak konsisten. Okey, refresh. So nampak, tapi masih janggal lagi, masih dekat kan atas dengan bawah ni. So letaklah W3 tolak margin tolak top. Dekat mana? Dekat yang kita paste tadi lah, kita tambah. So kita tambah kat situ. So nampak. Okey. So dia dah ada lah begitu. So untuk yang ni pula sama juga, cetak keputusan ni. Okey, so kita nak buat dia macam ni juga ke, terpulang pada kita lah. Okey. So terpulang kepada kita, kita nak buat dia bentuk macam mana. So kalau kita nak buat lebih menarik lagi, klik kat sini, baru dia keluar kat sebelah sini ke, terpulang pada kamu, ikut kreativiti kamu. Cikgu tunjuk contoh saja. Okey. So yang ini, satu lagi ni, yang ini kita pun belum bagi cantik lagi. So table, cari mesti ada table. Table. Akan ada table. Kita jumpa TD ni mesti ada table. Mana table? Okey, table dah ada. Okey, sini table dia. So apabila table ni, apa kita nak tambah? Mana kod untuk table ni? Okey, kita tambah yang ini. Copy pada analisis, select table dan kita pun paste. Okey. So bila kita refresh, kita dapat hasil yang macam tu. Okey, masih belum menarik kat sini ni, masih ada ni. Kita nak letakkan color, okey. Color kegemaran kamu. Kelas sama dengan W3 tolak pink. Okey, then bila kita refresh, okey, hasil dia macam tu. So ini
kamu buat sendiri boleh. Cikgu rasa kamu boleh buat sendiri. Tukarkan button cetak ni kepada icon. Okey, atau cikgu tunjuklah senang. Okey, cetak print. Print. So gambar printer ni kita ambil. So ambil dia punya kelas dia. So copy. Kita tengok boleh tak gunakan button dia. Sama ada dia boleh guna button ataupun tidak. Okey, dekat mana kedudukan dia? Okey, boleh. So pada cetak keputusan ni kita tukarkan kepada, kita pastekan kepada print tadi ni, icon printer tadi tu. So tukarkan yang 2 kepada 1, 2 kepada 1, 2 kepada 1, 2 kepada 1. So bila kita refresh, nampak dia ada button gini. Okey. So dia ada button cetak. So kamu boleh besarkan ataupun whatever kamu nak buat, kamu boleh ubah sesuai lah. So selesai kita punya semua bahagian. Okey, semua bahagian kita dah bagi cantik, kita dah ubah sesuai. Okey, so ini adalah contoh yang cikgu buat. Kamu boleh buat ikut kamu punya tu sendiri. So itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat mencuba buat supaya lebih cantik daripada apa yang cikgu buat. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.